Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'anu wa ta'lim wa tazakkuru bil khair. Ibtigha'a wajhillahu qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Husain Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau bermula Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraita al-makhsusatin. Artinya apa dia maksud semaya? Semaya menurut agama kita. Demo semaya kada maksud semaya yang difahami oleh agama kita. Bukan perkataan solat tu sendiri menurut bahasa Arab tu menurut bahasa. Manakala menurut istilah yang dipahami di dalam agama kita menurut syarak. Iaitu beberapa perkataan. Yakni sembahyang tu mesti ada perkataan. Dipanggil rukun qauli. Bacaan yang tertentu. Berapa benda? Dalam 5 jenis benda mesti dibaca di dalam sembahyang. Dibaca je lah. Sebut. Ya dengar lah. Ya, dengar. Kalau tak dibaca, tak sah. Maksudnya, tak sah. Wa af'alun dan beberapa perbuatan dipanggil rukun fi'li. Mesti dibuat. Ni benda kena buat. Kena buat. Jangan sebut. Rokok. Sebut saja. Tu ada caci aku tu. Tak sah. Dia kena buat. Maka dipanggil rukun fi'li. Kena ada. Bukan so ni. Aqwalun. Beberapa perkataan. Beberapa perbuatan. Yang dimulai. Muftatah. Yang dimulai dengan takbiratul ihram. Yakni perkataan. Allahu Akbar. Tu perkataan. Dan disudahi dengan salam, perkataan juga. Assalamualaikum. Dengan beberapa syarat yang tertentu adalah kita akan ngaji syarat yang tertentu. Maka orang faham, kalau kita buat benda ni, satu perbuatan, gabungnya lah. Gabungnya di antara beberapa perkataan dan perbuatan. Asal mula dia dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, kita buat benda lagu ni. Maka orang faham itu adalah sembahyang menurut agama kita. Tu takrif dalam fiqh menurut mazhab kita. Mazhab lain pula. Ni menurut mazhab Syafi'i. Kita ngaji ni fiqh ni semua orang bodoh mengajar semua menurut mazhab Syafi'i. Hampir 98% lah. Semua mazhab Syafi'i jarang sangat menurut mazhab lain. Tujuannya supaya tidak berlaku kekeliruan di dalam masyarakat. Supaya semaya itu sama berlaku, mudah berlaku. Kalau semaya menurut pak mazhab nyanyolah.
Dia mau mas semaya lagu ni, ambo nak semaya lagu ni. Ada orang lah ni mengajar pekoh cara pak mazhab. Asalnya cara pak mazhab mengajar. Tapi cara dia mengajar nak suruh ikut mazhab dia. Berat lagi. Ngajar pak mazhab tapi nak suruh ikut mazhab yang kelima. Mazhab apa? Mazhab dia. Oh tak apa kita mengajar pekoh pak mazhab. Tak wajib ikut mazhab cara Syafi'i. Hanafi kau apa dia. Ikut Quran dan hadis. Kalau kita semaya belakang dia, kita semaya cara kita, marah dia. Semaya cara saya lah. Oh nak ikut cara dia. Imam Syafi'i awak tak pernah ikut. Apa dia nak ikut awak, berat lagi. Saya hok faham sekali ikut hadisnya. Saya ikut hadis. Lepas tu, saya ikut hadis juga. Hadis banyak. Ada hadis baca kunut, hadis baca kunut. Ya suruh ikut pekoh pak mazhab, kita kena terbuka. Jadi kalau terbuka, hamba nak baca kunut, bolehlah. Tak boleh. Tak boleh pula. Buat apa jadi terbuka? Saat ni kata terbuka. Ni dipanggil tertutup lagu ni. Awak ni terbuka kau tertutup. Kau skru punah dah. Betul terbuka, betul tertutup. Tak boleh lagu ni. Benar jelas. Awak nak ikut mazhab lagu mana? Jadi sebenarnya, di dalam slogan dia kata kita kena terbuka. Sebenarnya terbuka, yakni keluar daripada mazhab lain, ikut mazhab saya. Tu sebenarnya. Bukan kata terbuka sungguh pun. Bukan jenis open sangat sesuai pun. Tak boleh terima pun pendapat orang. Nak ngajar pak mazhab lagu ni. Salah petai hari lagi. Orang lain. Dia mau mazhab apa? Syafi'i. Dia mau ngajar pekoh berapa mazhab? 12 mazhab. Oh Syafi'i lagi? Syafi'i lagi. Dia mau apa? Maliki. Ngajar apa? Kitab fiqh maqarin. Perbandingan mazhab. Syafi'i. Maliki lagi? Ya Maliki. Ada mazhab juga. Tu baru terbuka mengaji. Cara mengaji pekoh pak mazhab. Lah ni ngajar pekoh mazhab, suruh orang keluar daripada semua mazhab, ikut mazhab dia. Hak tu karut. Saya PhD cakap saya karut. Karut. Kalau orang yang mari, dia sebut saya PhD. PhD pun karut. Oh ya gitu. Imam Syafi'i pun orang pertikaikan lagi. Awak 15 juta kali lagi perlu dipertikaikan. Dia sendiri pertikai Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Oh dunia iktiraf dah tu. Setara tu pun kena pertikai lagi. Awak baru boleh jadi rektor baru. Baru boleh jadi mufti pula. Negeri awak pun tak iktiraf awak. Agak awak ada CJ, boleh ada jawatan tu. Ilmu tak ada orang iktiraf pun. Nak suruh ikut dia. Allah lah. Ada orang takut nak lawan PhD lagu tu. Takut nak lawan mufti lagu tu. Ya kalau hak betul ikut. Tak apa. Kalau hak tak betul kak. Marilah nama dia Dewa ko. Nama dia Power Ranger ko. Tak suruh takut tu karut belaka. Jadi mengaji cara mazhab Syafi'i. Tak suruh nak cari kelainan. Tak suruh cari karut lah. Tak sapak tu kau semaya cara Syafi'i. Ramai orang jadi wali, berjuta orang mati dengan cara ibadat mazhab Syafi'i. Jadi wali dah pula. Kita yang nak terjih hak ni, nak kata hak ni salah, nak yang betul. Kita maya betul kau tak tahu. Nak terima Tuhan kau tak. Jadi wali kau tidak. Masyarakat hak tolong-tolong ni ikut orang lagu tu. Tengok gak dia tu. Diterima oleh ulama kau tak. Siapa dia semaya ikut cara mazhab dia nya? Syafi'i iktiraf berapa juta orang semaya. Dia tak tahu alik betah ni, betah mazhab ni, betah mazhab ni. Tak tahu gapo. Mengajak masyarakat kepada kekeliruan. Wahabi itu bakpo ulama. Ulama dah menentang. Bukan orang kedai kopi, bukan netizen, bukan YouTuber, bukan influencer, kau apa nama. Hak menentang Wahabi ni adalah ulama. Kena faham. Apa ulama menentang? Kerana Wahabi biarlah yawi alasan gapo kembali. Dia membawa kepada masyarakat, bawa masyarakat kepada kekeliruan. Dalam akidah pun keliru. Dalam pekoh pun keliru. Dalam tasawuf tak sabar. Tak tahu gapo. Kau ngaji kecek tak tahu alik-alik gapo. Bahaya pak mazhab pun tahu ke sekali dia pun tahu. Tak tahu saya pun tak tahu gapo dia. Dia panggil kacik halu.
Kalau kacik kasar, kita boleh nampak. Oh, kacik lagu ni. Ni halus yang makan dalam. Kalau gak makan pay hok jenis hok kau mahal. Kali kacik serah kaya halus ya. Serah alih, serah jadi tak jerit mana. Ha, tu halus benar tu. Kacik tak khabar lagu tu. Kalau kacik kasar, hok gelepah, hok sepak ting, hok ngamuk ni. Kacik kaya alih, serah mujtahid, serah gapo ni. Kalau kacik sore ni. Orang nampak dia kacik dia tak mengaku. Hok gila mana mengaku. Awak gila? Siapa dia gila? Awak gila? Saya tak gila. Oh gila, kita tanya gila ke tak? Tak gila. Jadi, tak sudut bimbel lah kita. Allah, semaya cara Syafi'i. Dah awak ni tak boleh terima. Kau mazhab lain. Siapa dia kata tak boleh terima ni? Cuma di dalam praktikalnya tak boleh nak campur. Benda tidak salah. Semua mazhab hok tidak salah. Tapi praktikalnya ketika nak buat tak boleh dicampur. Makan semua betul. Tomie, ya sedap. Nasi kabu pun sedap juga. Gapa sup sedap juga. Tapi tak boleh dicampur ketika kita makan. Praktikal, tak praktikal. Jadi tak serah. Nasi kabu pun tak serah. Tomie pun tak serah. Tergau belakang. Campur belakang. Dia kata munggah betul belakang. Nasi sirak sedap. Dipanggil Wahabi sore ni. Kakak mana? Sirak sedap. Lepas tu kau dia. Kuih sedap. Kau dia. Tomie sedap. Caca sedap. Ambil bubuh dalam sebekas. Campur belakang. Cuba dia mau makan ke mana rasa. Bangun caca dia. Senok perut rasa. Kalau Ismail mula campur kata. Apabila bukan ibadat ni, peti pula kata sakit perut, senok perut. Jadi Wahabi ni, biarlah dia kaya nampak macam bejok perbahasa tulis tesis kau apa. Biarlah dia mau mendakwa, dia mau bejok, duk kecek sore kata, bapa dia kata saya tak bejok. Saya menulis tesis. Tesis yang sangat payah. Saya ni orang bijak. Kenapa tidak memanggil saya orang bijak? Ulama. Kerana tak hormat saya. Siung tangan saya. Mengatakan saya syekh ko. Tuan guru ko. Aling alamah. Kenapa duk hina saya? Dia bodoh. Sungguh hamba royak. Lagu mana orang nak kata awak tu lagu tu kalau siapa perikat lagu tu? Saya tak tuju kepada siapa-siapa. Semua orang yang berfikrah lagu tu. Kita tuju kepada fikrah. Tak tuju kepada orang. Orang tu kita mana tahu siapa-siapa dia. Takut dia wali tak tahu. Jadi kita tuju kepada orang yang fikrah dia lagu tu. Tak tuju kepada orang. Dia ikut dia. Nak jadi berapa dia. Kita mana cara kat orang. Kita cara fikrah hok masuk di dalam masyarakat hok bahaya lagu tu. Guna CJ. Guna title, guna jawatan, guna gapo. Jadi kena berhati. Tak usah takutlah kita masyarakat, biar nampak bodoh, biar. Biarlah sesek PhD, sesek hok karuk ni kata, awak ni jomuk. Awak ada PhD kodok. Biarlah. Biarlah kita nampak jomuk pun. Kita semaya cara Syafi'i kita. Ingat tak ada ugah kita dengan Tuhan, siapa kita Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Bapa jadi takut sangat kepada PhD rakyat Malaysia ni. Dunia tak pandai lah mana dah PhD. Kita orang Malaysia dimomok-momok ke. Ditakut-takut ke lawan PhD. Lawan, bangkit lawan PhD. Kalau dia salah. Kalau dia betul, silakan ikut. Ahli sunnah wal jamaah, beribu PhD. Bismillah ikut. Kita bukan marah di PhD. Lah ni orang-orang hok mengeliru ke masyarakat guna title, guna PhD tu. Jadi kita orang kapur sekalipun tak mengaji mazhab Syafi'i. Semaya cara kita. Pekoh cara kita. Gapo dia. Lagu tu. Tak sudut cara kat orang. Kita ikut ulama-ulama hok bawa kita ibadat kita sapa Tuhan. Biarlah dia kata cara ni jumuk. Cara ni kuno ahli sunnah jemaah ni cara bermazhab ni. Ni sesi ortodok. Sesi orang tua ni. Semaya cara Syafi'i. Jangan cek dia lagi. Buat kat kanan sekali. Lipat belakang kau. Bahasa gila kau lipat belakang. Semaya cara Syafi'i. Tak usah takut. Tak usah bimbang. Lepas ni kalau kita pandai semaya. Hajar orang pula mazhab cara Syafi'i. Tak apa. Tak dosa. Sebab apa? Sebab apabila kalau Tuhan tanya mu semaya cara Syafi'i. Mu tahu mana? Kena tanya Imam Syafi'i. Hamba tak tahu. Hamba orang awam. Ulama mentakrifkan maksud orang awam, orang yang tidak sampai la yablughu martabat ijtihad. Orang yang tak boleh ijtihad.
Maka dia dipanggil orang awam. Sekalipun dia orang alim, orang terpelajar, orang ada PhD 12 butir. Ada orang tu 12 butir PhD. Supaya jepuk dah pula bunyi PhD. 12 dia ambil. Ada seorang tu dia mari ceramah sekali tu di pondok. Dia ada 12 butir PhD. Ayah. 12 butir PhD tak ada nak ambak-ambak. Ya kalau pengajian bab CJ ni, ya hak payahnya nak ambil BA. Orang lebih nampak payah kalau awak ada berapa? Saya ada 5 BA. Oh, orang takut kalau. BA Usuluddin, BA Pekoh, BA. Lah ni hak mudahnya BA so ya. Master sikit lah. PhD boleh ambil dua. Payah. Ni bahaya 12 dia kawan tu. Tak mati-mati nampak kecek biasa. Pergi duk pondok pergi 12 butir PhD. Demo sebutir. Padanya redah di 12 tu. Jadi gitulah. Dalam bab pekoh, dalam bab semaya, jangan takut menurut mazhab Syafi'i. Jangan rasa tak lewat kita dengan Tuhan. Jangan rasa amalan kita tidak diterima. Jangan rasa ragu dengan cara sembahyang, ibadat, cara mazhab Syafi'i. Berjuta dah manusia mengiktiraf mazhab Syafi'i. Dipanggil Imam Syafi'i. Khabar-khabar tak tahulah siratal labi mana, tak tahu. Mari-mari kata tak siwi ikut mazhab Syafi'i, ko Hanafi, ko Hambali. Nak suruh ikut siapa dia? Dia tak sebut ikut dia. Kalau sebut ikut dia, orangnya cicip demo ke. Tak betul bik daripada rumahnya pakai kata. Dia tak royak. Cuma salah, hak ni tak betul, hak ni ke apa dia. Lepas tu, yang tepat, yang menurut pengajian, kecek tu gerung kita tengok. Supaya telah cicuk ada yang mau kecek. Bapa jadi perikat lagu tu. Lepas kita nak ikut kodok dia. Orang kampung tak iktiraf dia ulama. Orang cahaya tak iktiraf dia ulama. Lah ni orang suruh ikut orang lagu tu. Kacik galuh molek dah. Hamba tak boleh terima. Biarlah hamba bodoh. Biar mengaku hamba bodoh. Hamba tak cerdik. Setara hamba bodoh letup pun. Tak berapa nak iktiraf lagi demo. Biarlah ikut cara mazhab Syafi'i. Biarlah orang-orang hak semacam tak tahu mari mana duk kata ni. Biar ikut cara mazhab Syafi'i. Tak usah takut, tak usah bimbang. Jangan ya Allah. Mazhab Syafi'i lagi. Ni tak ada cara mazhab Syafi'i. Tak ganah. Hamba nak hak betul. Hak menurut Al-Quran dan hadis. Gerai nak kapit. Pala ngapi tu kata kecek lagu tu. Menipu tak tahu apa. Karuk belako-lako. Jadi orang yang ada fikrah lagu tu tolak dia. Sebagaimana dia berani menolak imam-imam hak mustahil. Tak suruh takut kita orang kampung. Biarlah kita tidak faham hujah ke apa kita nampak macam bodoh ke tak apa. Bismillah tak suruh. Sebab kita ikut orang lebih haling daripada dia, yakni mazhab Syafi'i. Ni takut. Allah takut gapo, bukan hatu dia manusia juga. Janganlah ni. Jangan dok kata kat orangnya marah kat orangnya sama demo kau gapo lah ni macam-macam lah ni. Menentukan benar salah sama ya. Puas hati. Hamba suka sama. Baru dia takut. Lah ni dulu yang gerak dengan title. Nak suruh orang takut. Lah ni tak takut dah popok dia, title dia. Dia gerak dengan sama pula. Allah kita sama sekali. Tak tahulah, hamba tak tahu. Kalau ada orang jenis lagu tu tak tahulah siapa dia. Pandai. Maka fikrah lagu tu nampaklah tu. Imam Syafi'i tak jadi sama orang. Ada orang lawan memang tak. Imam Syafi'i kata siap kali berdebat, saya bercita-cita kebenaran berada di pihak musuh saya. Maknanya musuh dalam ilmu dia lah. Bukan musuh ke apa dia. Mudah-mudahan pada setiap kali aku berdebat dengan dia, jumpa dengan dia, saya dapat ilmu baru daripada dia. Ni, mari berdebat. Hak ni sesat dah. Hak ni kafir dah. Hak ni murtad dah. Cakap amu nak sesat dia. Dia akan pertahankan pendapat dia. Sekalipun dia sesat, dah dia anggap benda tu. Lepas tu berdebat faedah apa dia lah tu. Antara ciri kumpulan sesat adalah suka berdebat. Kerana berdebat ni bukan nak cari kebenaran, mencari kemenangan. Jadi biasalah tu. Lah ni jangan tegar sikit kak. Ya, saya ayah ping pun sama.
Ayah ping sama orang lah ni. Ayah ping contohnya lah ayah ping, tapi ayah ping rasa tak ayah sama orang rasa dia. Tak sahu juga kali ayah ping ni. Nah, orang dok kata dia gapo dia. Rasa tak ayah sama lagi orang. Tak tahulah. Takut senyap-senyap lagi sama orang. Rasa-rasalah. Hamba tak tahulah cerita ni. Jadi cerita ni hanya rekod tidak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Hanya perbahasa fikrah manusia sahaja. Agak-agak janganlah terasa. Kita ulama kena hati terbuka lah. Sebagaimana kita mengajar manusia untuk hati terbuka, fikiran terbuka, perasaan terbuka, kita tertutup. Jumuk na demo. Ya, demo kata demo mengajar membawa kata reformasi, tajdid kepada pemikiran umat untuk kecek. Kecek. Kalau bab kacik boleh tahan nak kacik kata demo kecek. Demo tak bahas lagi dengan asyik makan dadah. Ya kacik dia, ya kecek. Supaya nampak dah loh mahfuz. Berawak. Jadi demo ni undah sikit lah. Gitu dah. Gitulah. Jadi kita ni masyarakat menilai kita. Orang duduk mengajar, orang duduk buat apa dia. Jangan takut. Ajaklah kepada kebenaran. Ajaklah kepada benda yang disepakati. Kalaulah mendakwa kebenaran tu, hak ni mendakwa hak ni kebenaran. Maka nak tahu mana kebenaran. Katanya Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul beramai-ramai atas kesesatan. Bah mazhab Syafi'i ni berapa bilion orang? Start daripada Imam Syafi'i tahun 150, meninggal tahun 200 lebih tu. Siapa kalau ni dekat 1200 tahun. Contohnya lah ni orang Islam ada 30 ke apa dah? 30 juta kau berapa dia ikutlah. Misalnya ikutlah 30 bilion kau berapa dia. Misalnya lah kata 100 juta lah. 100 juta berapa generasi dah? Pas sesak lagi penat lah kata ya. Nabi WCP-nya tidak akan berkumpul manusia atas kesesatan. Umatku sini la tajtami ummati ai ulama ummati. Ulama umatku. Ya ulama bukan orang kedai kopi, bukan masyarakat. Masyarakat tak selok kira lah. Pakar sopi atau palok duduk bawah pisau kecek ceramah selok kira lah. Komen hak tu, komen hak ni salah. Orang jangan dengar tu penat. Bukan ulama tu. Nampak duduk dalam semut tu. Bukan ulama lagu tu ni. Ular duduk dalam semut sungguh. Pakai topi, pakai bergapa dia duduk dalam bawah pisau lah. Duduk bergapa dia duduk ceramah. Jangan. Jadi kena pilih-pilih lah. Tu ulama seluruh dunia. Bukan kita bahas tajuk Malaysia ni dah. Jangan buat speak supaya Wahabi. Bahas bab Malaysia. Dok kita bahas bab dunia. Iktiraf mazhab Syafi'i. Di mana? Di Mesir. Di apa dia? Semua baik kacak dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan rasa jemu. Jangan rasa takut. Ni kita kecil sikit. Ulama tak mengaji. Tak mengaji sedap dia. Demo sorang kat atas muka dunia ni jumpa Bukhari Muslim. Ni ada kata Tok Kenali tak mengaji hadis. Sedap dia kecek. Tok Kenali ngaji 40 tahun. 40 tahun ngaji. Dia ngaji 4 tahun. Tiba-tiba 4 tahun ni jumpa kitab Bukhari. Saya dah mengaji Bukhari. Tok Kenali ngaji 40 tahun tak jumpa Bukhari. Tak ngaji hadis putih abu. Ulama dulu tak ngaji hadis. Sadak dah mau buat. Kacik sungguh dia. Dia mau ngaji 3 tahun. Ngaji hadis. Orang lain yang ngaji 10 tahun tak ngaji hadis. Pelik. Patut dia orang alim. Awak orang kenalin gitu ya. Tiba-tiba awak lebih pelik. Maulana India. Mazhab Hanafi lah betul. Pahit tak ngaji hadis. Maulana dia. Sunan Tis'ah dalam kepala lagu tu. Tak mendakwa. Saya pakar hadis. Pakar spek sikit gak dia deh. Ngajar apa semua. Pakar hadis. Tak payahlah. Maulana ngaji 14 kali. 100 kali dah balik Bukhari. Awak ngaji Bukhari balik lagu tu. 3 kali ada ngaji. 4 kali balik lagu tu. Daripada kulit ke kulit. Jom. Lepas tu. Saya tulis tesis. Ni kata orang ni kalau kacik kan. Ya jelas dia mau kacik kita kecek cara kacik. Hamba tak aja kacik tak tahulah perasaan orang kacik ni. Jadi lagu tu. Jadi ngaji tu biar ada kesedaran. Lah ni ramai musuh dia panggil. Musuh dalam selimut. Ngajar nampak tegak saya
Saya ambil pendapat, muktamadlah macam-macam lah guna hujah selagi mana boleh kecek. Tuhan tanya perbuatan kita. Jadi anak kecek ni bukan dasar nak marah ke orang, tapi jangan mengelirukan masyarakat. Untuk demo sendiri, bismillah. Lah gilah demo nak jadi astromen. Kau tak sedang dengar orang dah, menggunakan alim dah. Cakap saya nak ikut awak. Saya mengaji tulis tesis. Dengan doktor bahasa Arab pula. Cakap awak mengaji berapa pisau saya nak ikut. Oh, ambil hok bodoh-bodoh sajalah ikut awak. Biarlah tak apalah kita bodoh lah, kita mengakulah kata. Tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Jadi kena berani. Anak murid anak secara khususnya. Kalau mengaku anak murid anak kena berani lawan hok kesesatan. Sekalipun dia mari dengan rupa Al-Quran dan hadis, kok dia faham lah, bukan Al-Quran hadis nak lawan Al-Quran hadis. Kok paham lagu ni, mari atas nama pangkat kau jawab kalau karuk, sila tegur. Mari atas nama title dia saja, kau doktor, kau PhD, kau maulana, kau gapo dia Syekh Rabbana, kau pergi tegur. Ni wak senyak. Tak hebatlah kita. Jadi ulama saja boleh tegur ulama. Jangan guna kata-kata kesat. Ada orang ni sopoh seranoh. Tak boleh. Itu bukan cara kita. Memberi kesedaran itu ya. Tetapi bukan sopoh seranoh, hina peribadi. Tak boleh jangan hina peribadi. Pemikiran ya. Kita melawan pemikiran ya. Membodohkan fikiran lagu tu ya. Tak apa. Tapi jangan membodohkan orang. Orang tu mau kok dia lah. Mau tahu bodoh jadi. Tapi membodohkan fikiran dia panggil. Pemikiran, ideologi tu tak apa. Tubuh jangan konsep, perbuatan dia ikut dia lah. Cuma ideologi tu kena lawan. Di dalam ilmu, satu ilmu dipanggil ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil ni ilmu yang menyebut keaiban orang. Aib orang. Sia-sia sebut kata mu ni tak lebih daripada najis ya. Sebab gitu. Ulama kata lagu tu. Tulis kitab bab tajrih. Mengaibkan seseorang. Tujuan supaya orang tak terima hadis daripada dia. Kalau kita kata dia ni, lagu mana ya dia? Oh dia ni okey lah tapi tak berapa. Orang takut orang terima lagi hadis. Maka ada ulama tu tulis kitab jarah wa ta'dil ni kata parok-parok. Demo sopo najis, demo sopo lembu, demo sopo gapo, hok ni dajjal, hok ni gapo. Tujuan ke apa? Supaya tak siwi orang ikut. Lepas tu duk kata kat orang boleh ke tak? Lagu tu ilmu gapo lagu ni duk buka air orang, duk kata kat orang. Takut dia wali ke? Duk kita tegur dia tak takut jadi masalah. Satu kitab ngaji nak bab air orang. Mana boleh kita kecek bab air orang. Duk ilmu jarah wa ta'dil sebut. Lagu tu. Jadi jangan takutlah semaya cara kita. Hidup mesti happy. Syarat-syarat wajib sembahyang. Oh, syarat-syarat wajib sembahyang. Ya, hamba ingat. Tak penting. Hak penting Quran dan hadis. Sudah. Syarat tak tahu gapo. Dalam hadis tidak menyebut benda ni rukun. Kau ada sebut? Nabi kata rukun sembahyang adalah 13 yang sebenarnya. Ataupun rukun sembahyang adalah 7 menurut mazhab. Ada kata itu Nabi? Maka siapa dia pandai-pandai awak mari? Hak ni syarat. Hak ni rukun. Hak ni sunat. Semua daripada Quran hadis. Bisa lagu mana ulama siapa boleh hak ni syarat. Hak ni rukun. Tak ada sebut pun. Nabi kata hak ni syarat. Syurutus solah Nabi sebut. Tak ada. Tapi ulama boleh kata hak ni kita kategorikan syarat. Hak ni kategorikan rukun. Mari mana kalau Tuhan tidak bantu ulama siapa boleh baca hadis sedetail itu. Kita terjemuh bahasa Arab pun salah lagi. Tiba-tiba nak boleh ilmu yang dipandu oleh Tuhan. Sebab tu ulama mujtahid katanya ulama wali Tuhan belaka. Kekasih Tuhan. Kalau tidak dipandukan oleh ilmu Tuhan, toleh dia nak wih hak ni pandai-pandai syarat rukun hak ni buka mazhab. Berapa bilion orang ikut dia. Dia akan jawab di hadapan Tuhan. Imam Hanafi, Imam Hambali, dia akan jawab depan Tuhan. Berjuta orang ikutmu. Mu ambil mana ilmu ni? Dia akan jawab. Dia akan bertanggungjawab. Pas kita nak duduk belakang doktor. Nak duduk belakang doktor. Dia sorang ya. Mana pergi kat awak? Tengok paling sorang.
Nampak tu nampak sungguh. Mau. Bab awak ikut dia? Dia PhD. Tanya. Awak semaya ikut mana? Saya semaya ikut PhD. PhD. Awak ambil kuliah. Saya mengaji university. Nak jawab ke mana? 4 tahun. Nak jawab ke mana? 4 tahun awak ikut mazhab mana? Saya ijtihad diri. Ijtihad ke mana? Awak mana? Gosip kali? Ingat mudah nak jawab depan Tuhan ni. Imam-imam mujtahid rela bertanggungjawab semua perbuatan pengikut dia. Kita ni semaya aling setara mana. Ada lagi kaedah ikut mazhab lagi. Tak terbit daripada mazhab Syafi'i. Sekalipun ada benda-benda halus kita berbeza, tapi tetap mazhab Syafi'i. Imam Suyuti mazhab Syafi'i, hak ni mazhab Syafi'i. Tak apa halus-halus, tapi saya mazhab Syafi'i. Takut lagi nak jawab depan Tuhan lagu mana. Nak pandai-pandai bukan mazhab. Ni mudah. Ngajar kapung ya, surah masjid tak ada orang mai dengar pun. Ngaku nak suruh ikut dia mazhab. Pernah. Syarat wajib sembahyang. Tu sebagai penerangan sahaja supaya kita tidak lalai dengan musuh-musuh yang halus yang sentiasa menyerang masyarakat. Jadi masyarakat kena sentiasa diberi penerangan lagu ni. Di samping ilmu kena beri kesedaran. Takut dia tak sedar. Ada duk mengaji kitab tu. Buah mazhab Syafi'i Dia tak ngapa apa syarat. Nak ngaji mazhab lain biar nampak macam intelek sikit. Biar nampak terbuka. Apa sesat? Apa jadi Wahabi? Ya dia apa? Ialah ngaji cara nampak macam itu. Tetap lagi mazhab Syafi'i. Tak saya duk takutlah. Takut Tuhan belajar. Bermula syarat wajib sembahyang itu ada 5. Syarat wajib sembahyang itu ada 5. Apabila ada syarat ni maka wajib seorang itu semaya, yakni berdosa. Itu panggil syarat wajib. Beza apa dia syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib ni menunjukkan apabila tak semaya berdosa dah dia sebab wajib sembahyang. Cukup syarat ni wajib atas dia semaya. Syarat sah pula apabila ada cukup syarat ni maka sah dah semaya. Sama ada jatuh wajib ke tak wajib kau suku pasal tapi semaya itu sah. Itu syarat sah dengan syarat wajib. Nak faham bisa Imam Syafi'i. Nabi Muhammad tak royak surah lagu ni. Dia faham mari mana kalau Tuhan tak bimbing. Ilha daripada Allah Ta'ala. Pertama, orang Islam. Kalau orang kafir, hukum dia tidak wajib semaya. Orang kafir tak wajib semaya. Kalau dia semaya pun tidak sah. Tapi dalam akidah kita, orang kafir wajib semaya juga. Tapi dia kalau dia semaya, dia tak sah. Dalil dia apabila hari akhirat, dia ditanya juga mengenai kenapa dia tak semaya. Bukan tanya bab dia jadi kafir. Dia mau tak semaya. Dosa kafir tu dosa kafir lah. Tentu dosa kafir. Pas dosa tak semaya, dosa tak puasa. Tanya kena belakang tu. Bukan kata dosa kafir sajalah. Maka dosa tak semaya. Orang manusia mesti kena semaya. Pas saya kafir pada masa tu. Dosa kafir lah. Dosa tak semaya, dosa kafir. Bukan kata dosa ya, dosa kafir tak dosa lah. Tu, bismillah. Keduanya akil, yakni tidak gila. Kalau gila tak wajib semaya. Gila ni apa dia? Gila ni doktor mengiktiraf dia gila. Doktor orang Islam lah. Doktor kafir ni kita tak percaya. Semua uji kajinya tidak wajib dipercayai. Uji kaji daripada orang kafir tidak wajib kita percaya. Kerana disangsikan kejujuran orang kafir. Maka mesti syarat dia doktor Islam mari royak dia ni sudah gila. Mari jumpa kita, ustaz orang ni gila. Menurut kajian lah, menurut ilmu hamba, 2-3 orang masuk dalam makmah, cek otak dia ni jadi belai dah otak dia. Jadi menurut ilmu hamba dia diisytiharkan gila. Nampak ya dia ni, nampak macam bijak gitu deh, pakai kuk, pakai gapo apa semua. Tapi dia sudah gila. Maka apabila orang Islam isytihar dia gila, gila lah. Maka dapatlah kad warna hijau. Dia panggil bukan kad diskaun nak pergi McDonald. Kad warna hijau tu kad dia gila. Sekalipun dia profesor dan rektor. Profesor emeritus. Tengok ada kad hijau.
maka tak wajib dia semaya. Sekalipun dia boleh bertutur dengan macam-macam jenis ilmu, kacak bro. Perbahasa. Tapi dia bapa dok panggil dok dia panggil bukan dok anjing tu, doktor DOC. Dok apa tak semaya, saya nak semaya ni lewat dah. Oh dok gila. Okey beres, tak apalah, tafadhol lah. Saya nak pergi semaya dulu. Contohnya. Jadi gila ni bukan kata makan sapuh ni kan dia orang lapar makan sapuh. Dia dok gila ni mesti diistihar dulu. Maka penampilan dia macam-macam, ada penampilan sakit, ada tepi, ada gila tak mengaku ramanya. Tak mengaku gila. Jadi gila lagu tu. Kalau dia gila tak wajib semaya, tak sebimbing, tak payah semaya, tak payah apa dia. Ketiganya balik. Balik bukan balik tu balik di rumah. Cuti ke apa. Balik ni sampai umur. Dalam mazhab kita, seorang laki-laki dan perempuan, orang Islam dikira sampai umur. Apa maksud sampai umur? Sampai kepada umur mukallaf. Tu panggil siapa umur? Siapa umur berapa? 40, 60. Siapa umur berapa? Sampai umur mukallaf. Sampai umur dia jadi dipertanggungjawab ke dosa pahala. Tu panggil sampai umur kepada hak untuk dikira dosa pahala. Gak boleh 3 benda. Kita ngaji dalam Safinah pada sebut. Pertama cukup umur 15 tahun. Ngaku tak ngaku sekarang dosa pahala. Sampai dah umur tanggung dosa pahala sendiri. Kedua, keluar air mani pada usia 9 tahun ke atas. Tina ko, laki ko keluar air mani, maka hukum dia balik dah lah. Tina ataupun jatuh tu. Ketiganya khas untuk perempuan saja, keluar air, keluar haid. Keluar darah haid, maka orang tu sudah balik. Tu sampai umur Keempatnya suci daripada haid dan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Maka boleh semaya lah, wajib semaya. Ketika haid dan nifas, berdosa pula semaya. Saya dah umur 20 dah. Sampai umur, betul awak balik. Tapi awak kotor sekarang. Tak wajib semaya. Saya ingat apabila saya dah sampai umur dah, kena semaya macam dia awak kotor. Jadi tak boleh semaya. Kelimanya masuk waktu. Jangan waktu tasawuf. Yang mau nak kacik nak semaya subuh lah. Masa ni, gila lah. Tak email cakap, jangan semaya lah. Tak masuk waktu. Mau nak tak email. Tok Imam ni tasawuf apa? Saya nak maya subuh lon. Saya wali. Sudah. Sila cek akal orang ini. Takut ada masalah Wallahu a'lam. Mengapa kau saya lihat ada pemakaian serba gaya yang sama dengan Sidi Habib Omar? Tetapi ada pemakai yang memakai dengan berekor dan ada yang tidak. Adakah ianya adalah maksud sesuatu? Gini, secara peribadilah dia nanya ni sebut nama Sidi Habib Omar. Maka kamu berkecek tajuk dia lah. Masalah serban ni, setiap benda yang melilit di kepala itu dikira serban. Ada ekor, tak ada ekor, dikira dapat pahala serban. Yakni pakaian yang dipakai oleh Rasulullah. Yakni dililit satu kain di atas kepala, diniat mengikut baginda Nabi SAW, dapat pahala. Lagu mana, warna, cara, bentuk, rupa tu bismillah. Bukan serban tu kena serban Habib Omar saja boleh pahala serban, orang lain tak boleh pahala serban. Ada orang tu siapa perikat taksub lagu tu karuk juga tu. Serban orang lain, tak jadilah mana, ya kena serban lagu. Jangan buat lagu tu lah. Habib Omar tak pernah mengajar lagu tu. Serban dah dia minat pakai lagu tu. Bukan dia mendakwa serban tu sahaja. Jadi, dulu Habib Omar pakai serban tak ada ekor. Generasi dulu, pelajar-pelajar dia pakai serban semua tak ada ekor ni. Hari ni hamba tak ada ekor juga. Bukan ekor Songgoku, hak di punggung tu. Ekor serban. Jadi dulu Habib Omar pakai serban tak ada ekor. Sebab guru-guru dia ada juga ramai tak pakai serban tak ada ekor. Maka apabila lagu tu dia ikut guru dia. Apabila lama tambah seekor. Dia pakai seekor. Kerana guru dia pun ada juga pakai ekor. Maka dia lama pula tambah 2 ekor. Lah ni ada 2 ekor. Bukan 2 ekor nyopoh apa pula. Nak sebut apa? 2 hujung. Kau tu 2 ekor lah kita panggil ekor. Jadi 2 ekor lah ni. Panjang so, pendek so. Jadi boleh pakai belakang, dapat pahala serban belakang.
Kerana ada riwayat berlaku. Nabi ada satu ekor, tak ada ekor. Nabi ada seekor serba dia. Ada kata riwayat 2 ekor. Boleh berlaku. Bukan ikut serba Habib Omar. Ikut serba Nabi. Habib Omar bukan ajak suruh ikut dia. Suruh ikut Nabi. Kena faham ni dah. Habib Omar tak pernah suruh ikut dia. Suruh ikut Nabi. Kalau dia tak ikut Nabi, tak payah ikut dia, dia kata. Ikut Nabi. Tujuan hidup dia, mengajak manusia ikut Nabi Muhammad. Lagu tu. Bukan dia mampu nak buat apa-apa. Nabi Muhammad. Ikut dia. Hak tu lah hak Nabi reda. Dia pun ikut Habib Omar juga. Habib Omar pun ikut Nabi Muhammad. Maka dia ikut pelajar dia. Bukan suruh ikut dia. Ikut Nabi. Mudah lalu. Kita hak ni hak gaya-gaya gepa nak suruh ikut kita. Lari pada cara kita. Salah berlaku. Habib Omar tak pernah cara lagu tu. Semua cara hak ikut dengan Nabi Muhammad. Bismillah. Sebagaimana Rasulullah mengiktiraf cara sahabat mengikut dia. 124,000 orang itu macam-macam cara ikut aku. Bismillah, aku reda berlaku, aku isu iktiraf berlaku perjalanan hidup. Cara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu aku tunjuk berlaku tu, aku reda berlaku. Ustaz nak tanya hukum cerai dari imam. Mufarakah dipanggil. Ketika solat lagu mana? Situasinya macam ni. Seorang itu solat mengikut imam. Siapa di rakaat keempat tahiyat akhir, makmum tu cerai daripada imam dan habiskan solat dia serta beri salam lebih awal daripada imam kerana di hati kita saya tak si beri imam dengan dia. Bukan kata usolli mufarakah tak ayah gitu ya. Niat di hati sahaja saya tak si beri imam dah. Dengan dia, okey kita pun teruskan sembahyang kita sama ada di rakaat pertama, kalau rakaat kedua, kau ni kata situasinya di tahiyat akhir. Tu imam nak baca at-tahiyya. Dia duk sakit bunyi at-tahiyya sudah nak pergi soat di atas jatuh mubarakah. Pakai mufarakah pakai semaya lah. Dia tu makmum ke? Tu imam kan dia panggil wali, betul jadi wali. At-tahiyya. Selok dah kawan tu nah. Tak ikat gelisah dah kecil nak kepit. Maka kawan ni mufarakah. Mufarakah niat baca tahiyat pergi ke tandas. Apa hukum dia? Gini, asalnya mufarakah yakni niat tak si berimam ketika sembahyang tanpa sebab makruh hukum dia. Sembahyang tak batal makruh. Tetapi kalau ada hajat tidak makruh. Gapo dia masuk makruh? Kalau dia mufarakah tanpa sebab meluputkan fadilat hak 27 yang dia boleh saat ni. Yang berjemaah saat ni kan boleh 27. Apabila dia mufarakah hilang niat 27 pahala. Manakala kalau ada hajat, hukum dia tidak makruh dan tidak hilanglah fadilat 27 tu. Gitu. Apa hukum kita solat sunat qabliyah ketika imam sedang berzikir selepas solat berjemaah sebelum berdoa? Sembahyang sunat qabliyah lepas pada tu imam. Bapa sembahyang masa tu? Bapa tak boleh tunggu sikit ke? Tak boleh ke? Tak boleh saya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak apalah. Mazhab Hanafi dia lepas pada Assalamualaikum. Sembahyang sunat lebih afdal daripada berzikir. Sebab tu dia lepas Assalamualaikum dia bangun Hanafi. Sebab apa? Dia kena sembahyang ba'diyah ni selalu. Lepas pada tu baru zikir pula. Lepas ba'diyah baru sembahyang. Kita sembahyang sunat qabliyah dulu. Ba'diyah ke qabliyah ke apa dah? Baru kita zikir dulu. Barulah qabliyah ataupun ba'diyah. Pak mazhab sunat pisah ke di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Dengan zikir ke dengan gapo dia. Tapi ada pendapat mazhab Hanafi tak silap hamba. Lepas ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat dulu. Barulah afdal sembahyang sunat dulu barulah berzikir. Pak mazhab Hanafi pun ada pendapat Hanafi pun kata lagu tu juga. Yakni pisah ke di antara dua sembahyang dengan zikir. Jangan bergaduh bangun. Kebanyak ke lah. Hak ni hamba lah. Hamba tengok. Tak tahu betul kau duk. Hak bangun tak siap zikir ni. Wabi. Tak siap zikir. Ala semaya sunat lah. Terkejut di hati lah. Bangun caca. Hak tu pengalaman hamba je. Hamba tak kata wahabi. Tapi kebanyak ke. Hak tak siap zikir. Pakai bangun lalak semaya sunat. Kalau sibuk ada gapo-gapo dimaafkan. Ni tak ada saja pun. Nampak sangat tak siap zikir. Kayak bid'ah ke zikir lepas pada semaya. Gitulah. Jadi wak kerja biar ada ilmu. Sunat pisah di antara semaya fardu dengan semaya sunat. Nabi sebut kepada Abdullah ibn Umar tu silap ana.
Pak mazhab kata lagu tu. Tuan guru macam mana cara nak buat air tawar untuk memulihkan semangat seseorang akibat pernah terlibat kemalangan. Boleh tuan guru ijazah ke cara nak buat air tawar? Oh payah. Tak ingat. Dia nak kembali ke semangat dia panggil cabut semangat. Ya orang ni kalau terkejut gini kaedah dia. Manusia ni kalau terkejut sangat, terkejut suka kau terkejut sedih ataupun berlaku peristiwa yang menyebabkan dia terkejut. Macam accident. Terkejut sangat. Jiwa dia ni hilang panggil. Dia panggil sukma. Kejut pop. Dia jadi letih, jadi hilang semangat, jadi gapo. Dia panggil hilang semangat. Maka dia pun tak serupa dulu, tak seceria dulu, jadi letih, jadi gapo tu. Maka ni kena mandi air bunga gapo dia lah. Nak tarik semula sukma dia dan semangat dia. Nak hilang ke semula badi dia, badi terkejut tu. Kurung dia, kurung. Orang kata panggil kurung. Kurung ni terkejut yang sangat hebat dari diri dia sehingga dia cabut diri dia, hilang semangat. Orang dulu ceria jadi tak ceria, jadi letih, jadi gapo tu kena. Orang dulu bak mandi, bak badi mayat ataupun kurung kau gapo dia ataupun peristiwa sesuatu benda peristiwa berlaku dalam diri dia. Hak tu kena mandi air bunga lah. Selawat, cari bunga tu 7 jenis. Mesing-mesing, ambil air, capur-capur, basuh. Lepas tu ambil minyak atas sikit ke, capur. Boleh sebotol, minyak atas botol tu. Selawat boleh 7 kali, istighfar 7 kali, suruh pokok istighfar, mandi. Mandi dengan niat supaya Allah Ta'ala kembali ke semula semangat dia. InsyaAllah lah, jadi molek semula. Tuan guru yang disayangi. Boleh tak kalau kita duduk di Pahang, nak join korban di Perak? Allah gila nak korban mana pun boleh berlaku. Tetapi afdalnya, moleknya, kalau kita orang Pahang, korban, ibadat korban kita di negeri kita. Supaya orang negeri kita dapat merasai sedikit daripada ibadat yang kita buat. Makin ni kita jamu free percuma daging tu supaya orang Pahang dapat rasai. Nak pergi di Perak pun boleh, tapi afdal tempat kita. Semua ibadat biar orang setempat tu rasai. Orang Perak dia ada dah orang Perak buat ibadat. Tu lagu gitu sebenarnya. Islam ajar lagu tu. Tapi kalau saya orang Pahang nak pergi di Perak, boleh. Ada pendapat atau boleh. Dari sudut afdal, memelah di Pahang, negeri kita sendiri itu afdal. Nak bui tak apa dah. Ustaz kesayangan hamba. Nak tanya betul kau sebelum kewujudan Nabi ada, sudah wujud 30 ada. Dan apakah setelah berakhir kiamat nanti akan wujud ada baru. Hal ini disebut oleh ulama. Antaranya Asy-Syaikh Ibnu Arabi menyebut di dalam kitab dia, dia pernah berjumpa seorang ketika tawaf di Kaabah. Ni lebih kurang gitulah dah. Pasti pula kena rujuk pada nas dia sendirilah. Tak silapnya Ibnu Arabi, Al-Imam Ibnu Arabi sebut, hamba sekali pernah tawaf di Kaabah, tiba-tiba jumpa seorang lelaki dan hamba tanya, siapa dia? Maka katanya dia Nabi Adam. Tengok. Hamba tanya ada ke berapa? Dia kata Adam ke 1000 tu. Berarti kita Nabi Adam sampai kiamat, sampai akhir ni, dalam syurga ni 1000 kali tu episod tu. Ni kita ni kali ke 1000 dah cerita. Berarti Muhaizat ni kali ada dah zaman dulu kali. Generasi dulu episod pertama lah. Berkali lagu mana tak tahulah. Jadi lagu mana tak tahu. Ni ke 1000 dah watak ambo ni. Gitu lebih kurang. Sebagaimana Nabi ada jadi watak ke 1000. Lepas dia kata lepas pada berakhir kiamat kau boleh Tuhan buat pula. Hak tu hukum dia harus dah. Dari sudut harus berlaku, ulama Al-Sunnah kata harus berlaku. Tapi betul ke tak? Hak ni episod yang ke 1000 wallahu alam. Cuma hak ni pendapat ulama bukan pendapat PhD, bukan pendapat orang kacik. Jadi pendapat ni pendapat yang disebut. Sama ada ulama terima atau tak terima, hak tu suku pasal, hak tu pengalaman diri dia. Tak kata betul salah, ambo tak tahu. Sebab ambo begitu tak tahu. Maklumat ambo untuk episod ni saja. Episod kedua ambo tak tahu ambo siapa dia dah. Ni Hindu berlakon. Putaran hidup inkarnasi kau pernah masuk dari penjelmaan baru. Dah. Hak ni pengalaman dia. Hamba nak royak betul salah, hamba tak ada pengalaman lagu ni. Tanya Tuhan lah. Kalau tak percaya, tanya Nabi Muhammad di hari akhirat ni lagu mana. Orang duk royak kata ni, cerita ni kali ke 1000. Takut-takut boleh royak cerita. Hamba nak royak tak boleh lah.
Jadi benda jawapan nak pasti benda ni payah berlaku nak jawab. Kadang-kadang pengalaman wali tidak diberitahu kepada orang awam kerana payah nak sebut sumber dan pendapat betul ke sahih. Ustaz saya bekerja di Singapura. Pada hari Jumaat saya akan solat di kedutaan. Dan kebanyakan yang solat Jumaat di sana adalah orang luar yang bekerja di Singapura. Dan bukan permustautin tetap. Soalan saya, adakah boleh saya solat Jumaat atau lebih baik solat Zuhur sahaja? Terima kasih. Tak cukup syarat, maka tak wajib semaya Jumaat, semaya Zuhur sahaja. Jangan takutlah. Pas saya dah semaya kan, semaya Zuhur lah. Sebab tak cukup syarat. Dalam mazhab kita mesti permustautin. Jadi kalau hok mari tu ramai tapi bukan mustautin saja, maka hukum dia tidak sah buat Jumaat, hendaklah semaya Zuhur supaya tidak berlaku khilaf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.